Katanya ada orang kutip tanda tangan untuk jatuhkan presiden. Dengan suatu saya mengirimkan semua kaki atau bila Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Semasa Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu, Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang berucap dengan penuh semangat di atas pentas, tetapi tiba-tiba Dewan yang penuh dengan perwakilan bertukar menjadi medan kecoh. Ada yang menjerit, turun Tan Sri. Ada pula yang bangun dan mempertahankan dengan laungan hidup Tan Sri. Suasana semakin panas, tegang leher sesama ahli parti sampai petugas terpaksa campur tangan untuk meleraikan keadaan. Bayangkan, ini berlaku bukan di luar parti, tetapi dalam perhimpunan rasmi bersatu sendiri. Inilah detik-detik yang menggemparkan dan membuka mata tentang apa yang sedang berlaku dalam parti yang pernah menerajui kerajaan Malaysia. Muhyiddin sendiri semasa berucap membongkarkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Kata beliau, ada pihak dalam parti yang sedang mengutip tanda tangan untuk menjatuhkannya sebagai presiden. Menurut beliau lagi, ini bercanggah dengan perlembagaan parti. Logiknya, kalau presiden boleh dijatuhkan hanya dengan kutipan tanda tangan, maka semua pemimpin di atas pentas, termasuklah timbalan presiden, naib presiden, dan juga majelis pimpinan lain pun boleh dijatuhkan dengan cara yang sama. Maksudnya, siapapun tidak lagi selamat. Bayangkan kalau politik dalaman parti hanya berpusing pada kertas tanda tangan. Memang hancurlah disiplin dan juga struktur yang sedia ada di dalam sesuatu parti itu. Yang lebih menarik, dakwaan Muhyiddin ini muncul selepas wujud surat layang yang dikatakan memburukan timbalan Presiden Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Surat itu didedahkan oleh Ketua Bersatu Hang Tuah Jaya, Muhammad Azharuddin Muhammad Idris, yang mengatakan ia berlegar dalam kumpulan WhatsApp menggunakan nombor tempatan dan malah ada pula nombor dari Thailand. Isi surat layang itu menuduh Hamzah sedang beragenda untuk menjatuhkan Muhyiddin. Jadi kita boleh bayangkan, di satu sisi ada dakwaan bahwa Muhyiddin sedang cuba digulingkan, dan di sisi lain pula timbalan presidennya pula dituduh sebagai mastermind di sebalik gerakan itu. Bukankah ini adalah satu drama politik dalaman yang cukup besar? Dalam sidang media selepas kekecewaan itu, Muhyiddin kelihatan tenang. Katanya dia tidak begitu pasti apa yang telah berlaku karena sedang fokus menyampaikan ucapan di atas pentas. Tetapi persoalan yang penting di sini, adakah beliau benar-benar tidak tahu atau sebenarnya memilih untuk meredakan keadaan dengan jawaban yang lembut supaya api dalam sekam ini tidak terus menyala? Sebab kita tahu, setiap kali ada kekecohan dalaman parti, pemimpin utama akan cuba untuk mengawal naratif. Kalau kita imbas kembali sejarah politik Malaysia, keadaan seperti ini bukanlah kali pertama berlaku. UMNO sendiri pernah melalui krisis besar pada 1987 dengan wujudnya tim A dan tim B yang akhirnya membawa kepada perpecahan parti. PKR pun pernah dilanda isu langkah kajang
dan pertembungan kem Azmin Ali dengan kem Anwar Ibrahim. PAS juga tidak terkecuali dengan perpecahan yang melahirkan amanah. Jadi apabila Muhyiddin memberi amaran bahwa banyak parti besar akhirnya rebah karena berpecah, itu bukanlah sekadar retorik. Itu merupakan realiti sejarah yang boleh menjadi pengajaran buat Parti Bersatu. Namun ironinya, Bersatu lahir daripada perpecahan juga, yaitu apabila sebahagian besar ahli UMNO keluar bersama Mahathir dan Muhyiddin kerana menentang Najib Razak dalam isu 1MDB. Sekarang Bersatu pula dilanda masalah dalaman yang sama. Adakah sejarah sedang berulang? Cuma kali ini dalam bentuk yang lebih halus, yaitu melalui tanda tangan, surat layang, dan bisik-bisik WhatsApp. Nah, Muhyiddin menegaskan bahwa perpaduan adalah kunci utama untuk parti terus relevan. Tetapi soalan besar yang kita perlu tanya, adakah perpaduan itu benar-benar wujud ataupun sekadar slogan untuk meredakan keresahan ahli? Sebab apa gunanya cakap tentang perpaduan kalau di dalam Dewan sendiri ahli sudah menjerit turun Tan Sri? Itu adalah bukti jelas ada rasa tidak puas hati yang memang bukan biasa-biasa punya rasa. Persoalan kontroversi yang kita perlu fikirkan bersama juga ialah siapakah dalang sebenar di sebalik kutipan tanda tangan itu. Adakah benar wujud satu gerakan untuk menjatuhkan Muhyiddin ataupun ini hanyalah taktik politik untuk mengawal ahli dan menutup kelemahan dalaman? Kalau benar Hamzah Zainuddin terlibat seperti yang digambarkan di dalam surat layang, bagaimana kesannya kepada masa depan Bersatu, sedangkan Hamzah dilihat sebagai tokoh penting yang membawa pengaruh besar dalam Perikatan Nasional? Dan kalau bukan Hamzah, adakah wujud pihak ketiga yang coba melagak-lagakkan Presiden dan juga timbalan Presiden supaya Bersatu berpecah dari dalam? Satu lagi persoalan yang panas. Kalau benarlah Muhyiddin digulingkan, siapa yang paling berpotensi mengambil alih kerusi Presiden? Hamzah? Atau mungkin ada nama lain yang sedang menunggu peluang? Kita tahu, politik Malaysia ini penuh dengan kejutan. Dan ingat, sebelum ini Muhyiddin sendiri jatuh sebagai Perdana Menteri selepas kehilangan sokongan dalam parti dan juga gabungan. Jadi memang tidak mustahil sejarah itu boleh berulang. Dan kali ini dalam parti yang beliau sendiri pimpin. Kita juga kena lihat dari sudut yang lebih luas. Kalau Bersatu benar-benar berpecah, apa kesannya kepada Perikatan Nasional? Sebab sekarang Perikatan Nasional bergantung pada kekuatan Bersatu dan juga PAS. Kalau Bersatu retak, Perikatan Nasional akan goyah. Dan apabila PN goyah, ia membuka ruang besar kepada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim untuk mengukuhkan keadaan. Jadi apa yang berlaku dalam Dewan PAT Bersatu malam itu mungkin bukan sekadar drama dalaman parti, tetapi mungkin titik tolak perubahan besar dalam lanskap politik negara. Inilah yang membuatkan kisah ini begitu kontroversi dan penuh dengan misteri. Muhyiddin kata beliau tidak tahu apa yang berlaku, tetapi ahli parti sendiri nampak jelas sangat kecoh. Surat layang menyebut nama Hamzah, tetapi adakah itu benar ataupun sekadar perang saraf politik? Dan gerakan kutipan tanda tangan, adakah perkara ini benar wujud ataupun bayangan untuk menggertak ahli parti? Jadi, saya ingin lontarkan lagi persoalan terakhir kepada Anda semua. Kalau Anda di tempat ahli Bersatu, adakah Anda masih akan mempertahankan Muhyiddin sebagai presiden, ataupun Anda rasa sudah tiba masanya parti itu beralih kepada kepimpinan baru? Adakah Muhyiddin masih relevan sebagai tokoh besar ataupun beliau kini sekadar simbol yang coba dipertahankan walaupun sokongan semakin rapuh? Inilah persoalan yang bakal menentukan masa depan Bersatu, Perikatan Nasional dan mungkin juga arah politik Malaysia menjelang PRU 16 nanti. Terima kasih sahabat-sahabat karena telah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda percaya wujud komplot dalam Bersatu ataupun semua ini hanyalah permainan persepsi? Baiklah, jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak pendedahan politik panas dari kami di Current Sphere MY. Kita jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya dan percayalah, politik Malaysia, drama dia memang tidak pernah habis. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.